Dalam situasi pergolakan yang sedang berlaku di Palestin, pelbagai badan bukan kerajaan, NGOs, persatuan dan sebagainya telah tampil menganjurkan tabung kutipan sebagai solidariti kepada rakyat Palestin. Setakat ini tiada undang-undang khusus untuk mengawal kutipan derma bagi bencana yang bukan diuruskan oleh kerajaan. Justru PDRM tidak menolak kemungkinan wujudnya anasir yang menangguk di air keruh dan mengambil kesempatan terhadap perasaan simpati rakyat Malaysia ke atas apa yang sedang berlaku di Palestin. Sebagai langkah pengawalan, PDRM menyarankan agar badan-badan bukan kerajaan yang membuat kutipan derma ini didaftarkan serta dikawal selia oleh agensi tertentu dalam kerajaan. Ini penting bagi memastikan kutipan derma yang dibuat dapat disalurkan secara sah kepada penerima-penerima yang sepatutnya. Kebelakangan ini kita dengar banyak rumutan dan keluhan bahawa derma yang telah disalurkan itu tidak sampai ke pihak yang sepatutnya menerima. Malah ada dalam setengah kes tidak dapat dirasionalkan berapakah jumlah yang telah disampaikan dan berapakah jumlah yang disimpan. PDRM juga ingin mengingatkan mana-mana individu yang ingin menyalurkan sebarang bentuk bantuan atau derma agar menyemak kesahihan wakil yang menguruskan sumbangan serta mengambil langkah teliti demi mengelakkan daripada menjadi mangsa skamer. Datuk Seri, setakat ni yang pasal derma tabung Palestin tadi, dah ada laporan ke dan apa langkah-langkah dan nasihat? Setakat ini kita tidak ada laporan yang polis per se, tidak ada. Tetapi banyaklah desas-desus dan sebagainya yang dipertikaikan. Dan saya rasa pertikaian itu di dalam social media ini adalah sesuatu yang legitimate. Kadang-kadang banyak sangat macam seolah-olah cendawan tumbuk. Dan dalam kebanyakan itu kita tidak menolak kemungkinan banyak juga yang hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, iaitu tujuan-tujuan untuk penipuan dan sebagainya. Jadi orang mengambil kesempatan. Jadi kita nasihatkan orang supaya sentiasa hati-hati. Of course kita tidak melarang orang daripada menderma, tetapi dermalah kepada atau salurkan kepada yang legitimate. Pergilah ke pejabat-pejabat kebajikan ke siapa ke, mereka lebih tahu kepada siapa nak dihulurkan. Bukannya melalui social media, solo masukkan ke akaun so and so, sipolan-sipolan, masuklah kita. Kita ingat derma kita 100 atau 200 itu adalah kecil, tapi kita kena ingat impaknya itu. Kadang-kadang boleh sampai puluhan ribu, malah ratusan ribu. Dan kemana perginya tidak ada orang semak. Dan orang yang menderma ini beranggapan tak apalah kita halal beralat, kerana ini adalah untuk tujuan kebaikan, kita pakai biarkan gitu. Jadi seorang biar, dua biar, sudahnya jadi 2,000 orang biar. Orang yang mendapat manfaatnya adalah si penipu ini tadi. So orang Palestin tak ada dipanggil untuk bagi kenyataan ke apa? Orang daripada Palestin. Aman Palestin. NGO. Aman Palestin. Oh, itu di luar daripada kita, bukan jabatan kita. Ya. Tapi NGO ni dia kebanyakan ni memang sudah terdaftar di bawah ROS. Yeah. So apa mekanisme yang pihak polis cadangkan untuk memperketatkan atau kawal saja NGO yang banyak kat luar? Itulah, dia mesti ada satu badan ataupun daripada mana-mana kementerian lah, percambahan, mungkin daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya hanya mencadang, saya tidak tahu menahu, mestilah ada orang yang bertanggungjawab tentang itu. Mungkin perlu dihantar dia punya laporan yang secara berkala, umpamanya laporan tahunan, of course di bawah undang-undang ROS ataupun ini memang ada kehendak-kehendak sedemikian. So diharapkan pemeriksaan itu secara auditnya itu adalah lebih terperinci supaya dapat dilihat ke mana wang-wang itu disalurkan. Kadang-kadang saya dengar adalah yang sampai 3-40% dia punya administratif punya perbelanjaan dan sebagainya. Ini pun kadang-kadang tak tahulah. Saya tak tahu macam mana dia punya itu. Sebab kadang-kadang dia punya board dia tu ataupun orang-orang yang mengendalikannya itu hanyalah beberapa kerat saja. Mungkin 10 orang je. Tapi kalau dah dia dapat jutaan ringgit katakan, kalau dah
administratif punya expenses itu dikatakan 30%, so berapa seorang ke 10 orang itu? Itu satu pendapatan pula sebenarnya. Bila nak buat kebaikan, dia mencari satu menjanakan pendapatan untuk diri sendiri. Ini bukan hasrat, ini bukanlah satu falsafah ataupun satu perkara yang sepatutnya terbit daripada derma-derma yang sepatutnya secara ikhlas ini. Sepatutnya kalau betul-betul lah, kalau RM10 didermakan, RM10. Tambah juga orang yang beri derma tu pun, dia pun tambah lagi RM10. Patut jadi RM20. Sepatutnya lah. Bukannya dia pula ambil RM3 bagi RM7 kau.